إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شؤون الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Alhamdulillah, pada pagi ini sama-sama kita memanjatkan rasa syukur yang tidak terhingga-hingga kepada Allah Subhanahu wa taala di atas limpah kurnia dan taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini dapat kita menyambung kuliah khas online kita di bawah tajuk Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Mahsyar, hari Allah paling murka, yang ditaja oleh grup Infaq Masjid Darsa 8. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa melimpahkan kepada mereka taufik dan hidayahnya yang berkekalan dan diselamatkan daripada bala dunia dan juga bala akhirat esok. Mudah-mudahan semua hajat-hajat mereka di dunia dikabulkan oleh Allah dan diberkati. Amin. Mahsyar iaitu hari tempat berhimpun manusia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hari itu hari yang dijanji oleh Allah Subhanahu wa taala dan diperingatkan saban masa, detik dan ketika. Terutama dirasai oleh orang-orang yang selalu mendirikan solat dan sentiasa bersembahyang sunat. Melalui firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, Maliki Yaumiddin. Allah itu ialah pemilik hari pembalasan. Yaumiddin maknanya ialah balasan. Yaumiddin maknanya hari pembalasan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka sebab itu agama kita disebut dengan din. Agama disebut dengan din.
Inna dina indallahil Islam. Agama di sisi Allah ialah Islam. Pasal apa agama? Pasal apa agama kita disebut dengan din? Agama kita disebut dengan din sebab agama ni maknanya baik dibalas baik, jahat dibalas jahat. Ini tak ada pada agama lain. Hanya balasan Allah itu dimaklumkan di dalam Islam. Agama Hindu tak pernah ada pemberitahuan daripada agamanya bahawa penganutnya akan dibalas. Kalau buat baik dibalas baik, kalau buat jahat dibalas jahat di akhirat esok. Sebab hanya agama kita saja yang ada ataupun wajib kita mempercayai terhadap wujudnya hari pembalasan, iaitu hari kiamat ataupun hari akhirat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka subhanallah, betapa dahsyat dan hebatnya hari itu sehingga Allah Subhanahu wa taala telah memasukkan nama hari tersebut dalam suratul Fatihah yang kita wajib membacanya bila mana kita nak mendirikan sembahyang. Maknanya hari itu ialah hari yang sangat hebat, hari yang sangat dahsyat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah Subhanahu wa taala melalui namanya, iaitu Allah yang diiring sampai itu dengan Ar-Rahman dan juga Ar-Rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad telah pun meletakkan namanya yang sama, iaitu dia yang patut kita takut dan geruni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad telah meletakkan namanya, dia ialah Maliki Yaumiddin. Dia ialah pemilik hari pembalasan. Jadi kalau kata pemilik hari pembalasan ni, apa makna dan apa fahamnya? Jadi Allah Subhanahu wa taala bila dia sebut Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Bila dia sebut Ar-Rahman dan Ar-Rahim, lepas tu dia sebut Maliki Yaumiddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia meletakkan dua nama dia selepas Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Lepas tu dia sebut satu sifat dia, Maliki Yaumiddin. Apa dapat kita faham? Satu sifatnya yang bengis, yang cengih, garang, Maliki Yaumiddin ala sayyidina Muhammad. Dua sifatnya yang indah, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maknanya Allah ni ialah zat yang selayaknya ditakuti dan digeruni. Cukup dengan satu nama dia dah cover keseluruhan nama-namanya, bahawa dia ialah Tuhan yang sepatutnya ditakuti oleh hamba-hambanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka sebab itu takut menjadi sifat yang menjadi kemuliaan seseorang yang digelar, disebut dengan ulama. Seperti mana yang Allah firmankan, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Ulama ialah golongan yang dikasihi dan dicintai oleh Tuhan. Ulama ialah golongan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
seperti mana yang Allah sebut kemuliaan ulama, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah sebut, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, selagi akan mengangkat, mana Allah akan angkat tak, maknanya Allah angkat tanpa henti. Yarfa' tu fi'il mudhari' memberi makna istimrar. Maknanya istimrar maknanya sepanjang masa. Kalau seseorang itu dia seorang ulama, maka Allah muliakan dengan Allah mengangkat darjatnya dalam setiap detik, ditingkatkan darjatnya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum, selagi akan mengangkatlah Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang beriman di kalangan kamu dan orang yang memiliki ilmu itu, darajat, darjat, berdarjat-darjat. Maknanya kalau kita beriman dan kita berilmu, dia dua syarat. Kalau semata-mata beriman tak berilmu, tak memenuhi syarat ni. Syaratnya dia mesti beriman dan berilmu. Sebab beriman dan berilmu akan diangkatkan darjatnya berdarjat-darjat. Itulah kemuliaan para ahli ulama. Jadi kalaulah seseorang itu dia seorang yang berilmu dan dia dititlekan oleh Allah dengan ulama, jadi Allah muliakan mereka, para ulama, seandainya mereka takut pada Allah. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama, hanya saja Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang takut kepada Allah itu ialah di kalangan hamba-hamba Allah, ialah mereka itu ialah ulama. Ulama ialah waris Nabi. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama ialah waris Nabi-Nabi alaihimussalatu wassalam. Bahkan Nabi sebut, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ulama'u ummati ka anbiya'i bani Israel. Ulama umatku mereka ialah seperti nabi-nabi dalam bangsa Bani Israel. Tingginya tahap para ahli ulama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka ulama yang jadi waris nabi-nabi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi mereka, kalau umat Muhammad, mereka mewarisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mewarisi apa tu? Mewarisi kerohanian Rasulullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebut, ana asqakum billahi wa akhsha. Aku ialah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang paling bertakwa kepada Allah. Aku ialah yang paling takut pada Allah. Maknanya kerohanian Nabi itu ialah takwa, dan takut diwarisi oleh para ahli ulama. Maka sebab itu Allah sebut, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Maknanya hubung kait di antara takut Nabi dan takut ulama itu, takut Nabi ialah sumber, sementara takut ulama ialah aliran daripada takutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka Allah itu ialah zat yang selayaknya ditakuti. Orang beriman ialah orang yang ada takwa. Takwa makna apa? Takwa maknanya takut. Takutlah kamu kepada Allah. Ittaqillah. Bertakwalah kamu kepada Allah. Di antara makna takwa ialah takutlah kamu kepada Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah sebut dalam satu ayat,
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Maksudnya takutlah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takut. Dalam satu ayat lain Allah sebut, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullah. Allah kata, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu pada Allah. Orang Tuhan suruh orang beriman takut pada Allah. Wal tanzur nafsun ma qaddamat lighadin, dan hendaklah setiap diri melihat apa yang dia akan persembahkan untuk hari esok, iaitu hari ini, hari pembalasan. Wattaqullah, dan Allah ulang lagi, takutlah kamu pada Allah. Jadi maknanya, kalau kita takut pada Allah, kita akan buat persiapan untuk balik bertemu Allah pada hari kita balik tu, hari pembalasan ni. Hari ini, sikit pun baik kita buat, kita akan tengok. Sikit pun jahat yang kita buat pun kita akan tengok balasannya. Seperti mana yang Allah sebut, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Seperti mana yang Allah sebut, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Siapa yang beramal dengan satu kebaikan sebesar zarrah, mithqala dzarrah yarah, dia akan tengok balasan. Siapa yang melakukan kejahatan sebesar zarrah yarah, dia akan melihat balasan. Allah akan mempersiapkan balasan baik, dan Allah akan mempersiapkan balasan yang buruk. Jadi bila mana Allah dah menjanji, Allah tidak akan mungkiri janji dia. Pastilah orang yang baik akan dibalas dengan baik, orang yang jahat akan dibalas dengan jahat. Pasti. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka itulah hikmahnya pasal apa? Ar-Rahman Ar-Rahim, Tuhan bu dua sifat yang baik, sifat yang indah. Tapi Tuhan bu satu je sifat yang cengeng. Sifat yang cengeng tu dah cukup untuk cover keseluruhan dia, bahawa dia ialah zat yang sepatutnya ditakuti oleh hamba dia. Taib. Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya Allah Subhanahu wa taala tidak wajib membalas baik pada kita, dan dia tak wajib, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, menghukum jahat pada kita. Kata ulama, kalau Allah wajib membalas baik pada orang buat baik, siapa yang memperwajibkan Tuhan tu? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi hukum wajib ni hukum Allah. Kita wajib sembahyang sebab Allah wajibkan kata kita. Kalau Allah wajib membalas baik pada orang buat baik, dan Allah wajib membalas jahat pada orang yang buat jahat, siapa perwajibkan pada dia? Dia Tuhan, siapa nak wajibkan dia? Itu kata ulama, kalau seorang tu dia buat baik, dibalas oleh Tuhan, itu ialah sebab kurniaan Tuhan. Sementara orang jahat dibalas dengan jahat, berarti dimasukkan dalam neraka. Maknanya itu adalah dengan sebab keadilan Allah. Kalau orang buat jahat dihukum di atas kejahatan dia, itu ialah keadilan Allah pada dia. Memang patutlah hang kena balas sebab hang buat jahat. Orang buat baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kalau dia buat baik, ya Allah balas kat dia sebab Allah itu maha pengurnia. Allah itu maha pengurnia. Jadi bila mana orang buat baik, maklum macam ni contohnya, orang ni kalau dia duit banyak, dia heran apa duit. Dia sayang kalau nak bagi duit kita RM50. Tak ada apa RM50 je lagi gigi. Dia boleh bagi lebih pada tu. Maka Allah lebih-lebih lagi Allah ke atas hamba dia.
Kadang-kadang Allah bagi kat kita lebih daripada yang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, lebih daripada yang kita nak guna. Yang kita nak guna banyak ni, tapi Allah bagi itu tak padan-padan. Kadang-kadang contoh, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bulan Ramadan. Bulan Ramadan ni Allah punya bagi sampai orang kata Ramadan bulan makan. Ramadan patut mengurangkan perbelanjaan, tapi menambah perbelanjaan sebab Ramadan bulan makan bagi mereka. Itu dia panggil Allah Maha Kaya, Dia Maha Pengurnia. Baik. Dan ingat, Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita bimbang dan takut tentang hari pembalasan tu. Seperti pada ayat tadi, wal tanzur nafsum ma qaddamas lighadin. Setiap diri tu dia kena fikir apa yang dia nak persembahkan untuk hari esok, iaitu hari akhirat. Contoh kita kata, kenapa kita mengaji? Kenapa kita semayang? Kenapa kita buat ibadat? Mengerti kita sedang mempersiapkan untuk nak mempersembah kepada Allah. Nak mempersembah pada Allah tu bukan untuk Allah. Kalau kita nak mempersembahkan sesuatu pada orang, nak bagi kat orang tu. Mempersembahkan kepada Allah amal soleh kita untuk apa? Bukan untuk Allah, untuk kita. Berarti orang yang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tidak mempersiapkan sesuatu untuk masa lepas dia balik jumpa Tuhan, berarti orang tu adalah orang yang telah menzalim dirinya sendiri. Dia sepatutnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad membuat persiapan balik, tapi di dunia dia tak buat persiapan pun untuk balik. Berarti dia telah mensia-siakan waktunya di dunia, telah mempersia-siakan umur dia telah menzalim diri dia sendiri. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hari akhirat esok, seseorang itu sangat mementingkan amal baik dia. Seorang sangat mementingkan amal baik untuk dia, sampai seseorang tu akan cari orang-orang yang dia sayang untuk dia nak ambil, dia nak minta amal baik orang tu untuk dia. Sebab itu dalam Quran Tuhan sebut yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Tu hari tu, hari pembalasan tu. Hari itu yafirul mar'u min akhihi, larilah seseorang daripada adik ataupun abang dia. Wa ummihi wa abihi, lari daripada mak dan ayah dia. Wa sahibatihi wa banihi, lari daripada kawan-kawan dan juga anak-anak dia. Pasal apa? Takut lepas minta. Mak takut anak minta amal soleh dia. Anak-anak takut ayah mak minta anak amal soleh dia. Tengok mak lari, tengok ayah lari, tengok anak-anak lari, tengok kawan-kawan lari, takut lepas minta. So hari itu sangat penting amal soleh. Tu Allah sebut maqaddamas lighadin, apa nak bagi esok. Allahumma salli ala sayyidina. Jadi daripada sini ayat yang kita baca ni, makna hari itu hari yang sangat kritikal. Pasal apa? Sebab hari itu ialah hari kemurkaan Allah. Allah Subhanahu Wa Taala telah, kalau orang kadang kata ram ni makna simpan dendam. Ram dalam hati. Dia macam ni lah. Orang ni, Allah ni dia Ar-Rahman, dia Ar-Rahim. Tapi kalau dia marah, dia tak keluar, dia simpan, keluar esok macam mana? Contoh, dia kata kucing, kita amat lari, kita ligan dia lari. Tapi kata ligan, lah dia tak tepi. Tengok tembok, dia patah balik macam mana agak? Dia kengau. Soalan Sayyidina Muhammad. Orang yang dia ni simpan marah, tahan marah.
Depa buat lagi sepak main pala. Ya, bila dia merah jadi apa? Tu dia panggil habis. Zaman Allah Subhanahu Wa Taala murka, Allah murka banyak, ada kejahatan hamba-hamba dia atas muka dunia ni. Soalan Sayyidina Muhammad pegang pemerintahan, soalan Sayyidina Muhammad tak menjalankan tugas yang sepatutnya. Contoh, jadi Allah marah, Allah murka. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebab itu Tuhan tanya kepada pemerintah pada hari itu, limanil mulkul yaum, siapa raja hari ini? Berarti orang yang pegang urusan pemerintahan sangat-sangat sepatutnya takut pada Allah. Banyaklah orang yang pegang jawatan politik, seronok, kejam, nama, jawatan, dia tak tahu kata tu amanah. Kalau dia gagal tunaikan amanah, yang diterima bukan keredaan, tapi yang diterima ialah kemurkaan. Berani nak tempuh hari itu. Show orang panggil YB. Soalan Sayyidina Muhammad. Kalau orang panggil haji pun tak apa, tapi tak mau orang kena panggil YB, yang berhormat. Dia pergi Mekah dah haji. Soalan Sayyidina Muhammad. Bila panggil haji rasa macam tak baik. Dia kata kena panggil YB, yang berhormat. Tahu tak kata Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dia YB ni, dia mungkin mula-mula naik tu dia jagalah rakyat. Tapi bila dah lama dah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dia tak rasa macam dia mula-mula naik dah. Waktu tu mungkin dia kata semua cari YB, semua cari YB. Allahumma salli ala Sayyidina. Dia pun ada dah banyak jawapan-jawapan yang boleh dia bagi untuk dia lepas diri. Pandai dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tahu tak jawatan tu resiko? Tahu tak amanah? Itu ialah amanah yang kita nak tunai. Allahu Akbar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Raja-raja yang ada, raja-raja contohnya. Jadi raja ni, ditambah-tambah raja di tanah Melayu ni, raja-raja tu pegang agama. Orang berkata agama milik tuanku. Maknanya masalah Sayyidina Muhammad, raja jaga agama. Cuba tanya, raja jagalah agama. Masalah Sayyidina Muhammad. Raja jaga apa? Tak tahulah, jawab sendiri lah apa dia jaga. Masalah Sayyidina Muhammad, raja jaga agama. Sebab tu negeri-negeri tak sama pengarahan SOP dulu. Jadi Kedah boleh, Selangor tak boleh pula. Sebab urusan agama, urusan raja. Tahu tak raja nak kena tanya? Salah senang. Ulama-ulama pihak dekat raja, tak kata raja nak kena tanya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Para mufti setiap negeri pernah tak selotok dengan raja? Tuanku esok kena tanya di akhirat esok, tuanku. Pernah tak mufti-mufti pergi tanya raja soalan tu? Nak kena soalan Sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, kena tanya raja. Kesian kat dia pun, sebab raja-raja ni dia tak mengaji agama, dia mengaji seorang putih. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ada tak raja memang mengaji, tok guru mengajar? Kalau raja memang mengaji, tok guru mengajar, tok guru pun ketak. Masalah sebab hari ni tuanku nak turun dengar ustaz memang mengajar. Ya ke? Allahu Akbar. Ada ketak tu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Waktu patik nak kena pakai macam, saya nak kena pakai macam mana? Tok guru pakai macam tok guru. Apa? Songkok hitam tak kena pakai ke? Samping tak kena pakai ke? Raja ni, masalah Sayyidina Muhammad, raja ni dia rasa macam dia terti agama.
sedangkan dia tak tahu agama pun. Soalan senang. Bahkan raja ni, ada raja barangkali Quran pun tak boleh baca apa. Takkan nak mengaji Quran pula dia raja dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi peringatan ni kena pilah kat raja-raja, tolong raja-raja. Soalan sayyidina Muhammad. Maknanya kalau jadi guru agama dia raja, lagi-lagi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wallahu a'lam betul ataupun tak. Satu orang guru agak penasihat dia raja, guru agama raja, apa dia sebut, dia tegur tau. Dia tegur, kenapa nampak? Soalan raja cengih. Soalan sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ditolong kesian kat raja-raja. Tolong bagi tahu tuanku akan ditanya di akhirat esok. Sebab Nabi kata kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun ar ra'iyatih. Setiap kamu ialah pemimpin, dan setiap orang yang memimpin akan ditanya berkenaan dengan kepimpinannya. Dia buat apa? Barangkali Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dulu ada raja, hari Jumaat dia tak pergi Jumaat, dia pergi mingkof. Ni kerja-kerja ulama-ulama dekat-dekat raja lah, kena bercerita, kena tanya, kena didik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Raja kena dampingi ulama, ulama kena dampingi raja. Kalau raja baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka rakyat pun akan jadi baik. Kita alhamdulillah sebab kita masih ada raja, kita ada sultan, kita ada raja. Dunia lain tak ada raja. Jadi ini satu rahmat Tuhan. Berpandukan hadis juga Nabi sebut as-sultan zillullahi fil ardi. Raja ialah bayangan Tuhan di muka bumi. Jadi saya bukan nak turun dah huraian hadis tu. Satu perbahasan panjang pula barangkali. Jadi makna yang saya nak sebut ialah akhirat esok Tuhan akan tanya, ya Tuhan matikan semua makhluk, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dan tak ada satu lagi yang hidup, sehingga malaikat maut pun Allah cabut nyawa dia dah. Allah kata lima tak ada jawapan, sebab semua dah tak ada. Raja pun dah mati. Ketika tu Allah kata lillah, hari ini milik Allah Al-Wahid yang Maha Esa lagi Maha Perkasa, mampu hampa hari ini. Tu dia maknanya. Bila mana Allah arahkan malaikat tiup sangkakala yang kedua, berkulah kebangkitan. Itulah hari yang menakutkan. Hari itu tak ada, hari itu hari kemurkaan Tuhan Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad, hari yang tak pernah Allah murka melebihi hari itu. Bila umat pergi jumpa dengan Nabi-Nabi, tolonglah pelepas hari kami tak sanggup dah ni. Jawapan Nabi-Nabi, nafsi, nafsi, hari ini sendiri-sendiri. Pandai-pandailah, kami tak pernah tengok Tuhan marah lebih daripada kami pun tak berani. Nabi Allah Adam teringat kesalahan dia makan buah khuldi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi Allah Nuh AS teringat, dia minta kat Tuhan dihapuskan manusia atas muka bumi, sampai habis manusia atas muka bumi. Nabi Allah Ibrahim teringat kesalahan dia dengan Tuhan dia. Dan semua Nabi macam tu, sehingga akhirnya manusia tu merujuk pada alim ulama. Manusia hantar wakil pergi jumpa dengan Nabi-Nabi. Last kali jumpa dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi Muhammad. Dan dalam kelompok manusia tu ulama daripada semua bangsa, dan di antaranya lah ada ulama di kalangan umat Muhammad di akhir zaman akan menyertai juga rombongan pergi jumpa Rasulullah Muhammad.
Pergi jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, soalan Sayyidina Muhammad. Jadi minta Rasulullah tolong memberi syafaat. Dia panggil syafaatul uzma, syafaat yang paling besar, atau untuk melepaskan manusia daripada padang mahsyar yang berdiri di sana selama 90,000 tahun. Berapa ribu tahun tu duduk macam tu. Allahu akbar. Matahari sebatu atas kepala. Salah Sayyidina Muhammad. Banyak orang terendam dalam peluh. 90,000 tahun tu dah matahari atas kepala, dalam peluh. Mana ada di dunia kita peluh sampai kita kena duduk dalam peluh? Betul tak? Di dunia ni peluh kita bersimbah ke muka, lap habis. Di sana esok kita akan duduk dalam peluh sampai ada yang sakat betis, sakat lutut, sakat paha, sakat pinggang, sakat dada, dan tak kurang yang separuh telinga dia. Duduk macam tu 90,000 tahun. Sahabat Sayyidina Muhammad. Allahu akbar. Jadi subhanallah, tu dia panggil hari pembalasan. Suatu kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, alangkah baiknya kalau aku hanyalah seekor burung. Tu burung ada bunyi. Burung ni mati-mati habis, tak ada hari kebangkitan untuk burung. No. Hari kebangkitan untuk kita. Kata Sayyidina Aisyah pula, soalan Sayyidina Muhammad, alangkah baiknya kalau aku hanyalah sehelai daun. Luruh-luruh habis kering, habis. Manusia akan dibangkitkan di akhirat esok, akan dipersoalkan, akan ditanya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, bahawa itu adalah hari pembalasan. Habis kemurkaan Tuhan, maka masalah Sayyidina Muhammad yang habis kemurkaan Tuhan, penyelesaiannya yang jahat akan dimasukkan semua dalam neraka. Salah Sayyidina Muhammad. Yang baik akan dimasukkan semua dalam syurga. Bila hak masuk syurga pun dah habis dah, hak masuk neraka pun dah habis dah, Allah kata wa'mai mati. Malaikat pun wa'mai al-maut, dirupakan seperti seekor kambing duduk di antara neraka dan syurga. Maka kata Allah, sembelih mati. Malaikat pun sembelih mati. Bila dia sembelih mati, mati pun mati. Salah Sayyidina Muhammad. Kata Allah pada ahli syurga, hiduplah kamu selama-lama dalam syurga, mati dah tak ada lah. Hampa tak mati dah. Orang lompat, seronok, tungi buyung. Orang dalam syurga. Pasal apa? Sebab Allah kata, hiduplah kamu selama-lamanya, mati tak ada dah kamu. Lompat, happy go lucky, lompat sampai ke langit, punya syok, berguling-guling, punya syok, nak abang, tak nak abang, punya syok. Allah kata pula, wahai ahli neraka, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, hiduplah kamu selama-lamanya, mati dah tak ada. Meraung, menjerit, melolong ahli neraka, dan mereka punya menangis sampai menangis terisak-isak. Pasal apa? Sebab mereka akan menempuh hidup selama-lama di dalam neraka. Na'udzubillahi min zalim. Habis ya? Jadi di syurga penuh dengan keredaan, neraka penuh dengan kemurkaan. Jadi kita harap insya-Allah Allah selamatkan kita semua daripada neraka. Allah jauhkan kita daripada neraka, Allah mudahkan kita untuk masuk ke syurga insya-Allah. Dan kita minta doa Allah bagi taufik ni hidayah pada raja-raja kita, untuk mereka jadi raja yang betul-betul jaga agama. Kalau tidak, habislah mereka di akhirat esok. Allah Sayyidina Muhammad. Raja jangan jaga keluarga aja, jangan jaga diri sendiri saja. Raja kena jaga agama rakyat. Raja kena jaga agama rakyat. Nampak rakyat agama gelong, raja kena selamatkan. Jadi subhanallah, orang akan patuh pada raja. Raja hanya akan bagi pengarahan kepada jabatan agama, malih agama. Ni awak dia macam ni pasal apa macam ni. Soalan saya nak, jadi bila raja bagi arahan, berserak malih agama. Mana pasal patuh pada raja. Jadi subhanallah, di raja dia lebih daripada MB. Soalan saya nak, raja lebih daripada Perdana Menteri. Jadi subhanallah,
Tu yang katakan raja ialah bayangan Allah di muka bumi. Kalau dia bagi arahan, habis. Sebab itu raja ni jangan derhaka soal Sayyidina Muhammad. Raja kena patuh. Tapi dalam politik boleh kita lawan. Betul tak? Ada kata boleh lawan Perdana Menteri. Sebab hari raya kan lawan. Jadi orang yang buat parti politik sebab boleh lawan. Tapi raja tak boleh lawan. Raja bayangan Allah di muka bumi. Jadi raja gunalah mansab dia, kedudukan dia, tempat dia tu untuk jaga agama Allah Subhanahu wa taala. Agama ni kalau tak jaga hilang. Habis agama. Jadi raja wajib menjaga agama. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Terima kasih pada guru infak Masjid 8. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad yang menganjurkan tajaan pada pagi. Mudah-mudahan dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala kita semua selamat daripada kemurkaan Allah dan selamat daripada azabnya. Amin ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illa taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rasulullah. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum. Allah